Yelah, yelah. Apa kat tangan tu? Risau juga tu. Macam pisau ke apa tu? Dia nak, Okey. tak ada nak tulis. Orang tak nampak kan kita dah tulis siapa apa yang important nak kecewa. FR Voice Podcast. Kali ini kita bersama dengan seorang pelantun kepada beberapa lagu yang saya kira cukup popular, antaranya seperti Bossa Nova, dan lagu yang saya paling minat sampai sekarang ialah Kau Bagai Cermin. Dan saya akan minta, saya akan paksa dia ataupun beliau untuk nyanyikan lagu tersebut. Kita bersama dengan Kak Wan ataupun Wan kita. Sihat Kak? Hai, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sihat-sihat. Sihat Alhamdulillah sini. Waalaikumsalam. Okey, soalan yang pertama saya nak bertanyakan kepada saya. Wan ataupun Kak Wan kita. Apa khabar? Khabar baik Alhamdulillah. Khabar baik. Saya sihat Alhamdulillah sini di Singapura. Bagaimana keadaan kehidupan di sana? Orang kata job dekat sana. Masa ni stop sekejap lah. Tak ada kira sebabkan apa nama pandemik kita ni lah COVID-19 kan. So show baru-baru ni nak start lah mula tapi buat masa ni saya belum ada apa-apa lagi lah. Rehat je lah duduk rumah. Yelah. Apa kat tangan tu? Risau juga tu. Macam pisau ke apa tu? Tak ada nak tulis. Orang tak nampak kan kita dah tulis siapa apa yang important nak kecewa. Melihat kepada wajah Wan ni, saya teringat kepada satu filem yang sampai sekarang saya masih ingat dengan filem tu, ialah Peronda Jaket Biru, tak silap saya kan. Allah, malunya saya. Berapa umur waktu tu Kak Wan? Lebih kurang 20 21 rasanya. Yes. 21 gitulah. Lemak asal-asalnya macam tak nak teringat kan cerita tu macam segan lah. Segan sangat, tak nak. Tak, bukan apa. Saya tengok Kak Wan dalam filem tu macam ayu sangat dalam filem tu. Allah. itu time tu time Kak Wan berlakon dalam filem Peronda Jaket Biru tu, time tu memang popular dengan lagu kalau tak silap saya lah. Lagunya Lamunan Hati. Tiada lagi. Dia buat lagu special cerita tu kan? Kan. Jaket Biru ke Pelumba Malam, gua pun confuse antara Jaket tu. Jaket Biru. Pelumba Malam tu pun saya rasa Kak pun berlakon juga untuk Pelumba Malam kan? Right? Saya. Tapi itu pakai dari album One lah lagu tu. Untuk tak silap saya, kalau untuk Pelumba Jaket Biru, Pelumba Malam itu bersama dengan Mustafa Kamal, bersama dengan ada beberapa pelakon yang lain lagi, tapi kalau Peronda Jaket Biru bersama dengan Abi Saiful kan, Ismail Alif sebagai orang kata crush kepada Kak Wan time tu kan. Saya ingat Kak, saya kalau bab-bab filem lama ni macam Wikipedia. Okeylah. 1988 permulaan kepada insan yang bernama Wan. Pada waktu itu ataupun nama penuhnya ialah Wan Rashidah Mio Abdul Rashid. Okey. Betul. Susah ke tidak Kak Wan nak melebarkan sayap pada tahun 1988 tu dengan berumurnya 18 tahun. 18, lebih 18. Ya, betul. Betul. Itu salah betul lah. Memang perjalanan saya mula merakam mula ke Kuala Lumpur lah, berhijrah ke Kuala Lumpur. Saya duduk di Perak. Yep. Jadi saya berhijrah ke Kuala Lumpur dan dari situ start lah saya masuk bertanding, bukan masuk bertanding, rezeki saya cuma audition aja dan terus masuk recording. Orang kata bukan terlalu sukar lah untuk Wan orang kata membiasakan diri dalam, ialah time tu juga time orang kata zaman rock pada waktu tu, betul tak? Ella pun keluar time tu juga, Shima pun time tu juga keluar kan. So adakah orang kata menjadi satu orang kata bukan halangan tapi menjadi satu persaingan kepada Wan pada waktu tu? Wan rasa rezeki Wan dari segi menyanyi tu okey, cuma kita orang agak macam apa masa tu
saya pun bukan berasal dari orang yang senang kan. Jadi ulang alik saya mak abah saya daripada itu kira macam financial kita agak orang kata susah sikit lah. Jadi daripada financial lah saya untuk macam masuk sebab saya kira saya audition je, saya terus je dapat masuk, dapat terus rakam album dengan A. Ali. Jadi cuma masalah financial saya masa tu lah agak kita menumpang rumah saudara. Jadi dari situ lah saya punya kesukaran saya lah. Kalau tidak, kalau kata tak silap saya pada waktu tu akak bermula dengan Suara Cipta Sempurna kan? Saya betul, SCS. 88 tu, SCS, yes. Ya betul, logonya Bunga Raya tu. Dan sangat popular dengan lagu Lamunan Hati pada waktu tu. Saya, Alhamdulillah. Okay, dan kita cerita mengenai kehidupan Kak Wan sekarang ni setelah bersuami dan jadi orang Singapura sekarang ni. Adakah memberi kepada Kak Wan sendiri? Mungkin ada permintaan daripada Malaysia. Saya macam mana pun saya nak Wan juga datang ke Johor, datang ke Perak, datang ke Indonesia. Adakah orang kata menjadi satu orang kata kekangan kepada Wan sendiri? Duduk di Singapura? Duduk di Singapura, tiba-tiba ada job dekat KL contoh. Okay, so macam mana membiasakan diri tu? Pada peringkat awal. Mula agak suka sikit sebabnya lepas je saya kahwin, saya setahun saya duduk di Malaysia dulu. Lepas saya melahirkan yang pertama, jadi saya duduk sini agak sikit sebabnya anak kecil kan, macam mana saya nak ulang alik kan. Lepas tu bila dah besar sikit, jadi saya senang sikit lah sebab boleh kira mak mentua saya, adik-adik saya boleh tolong jaga kat sini lah. Jadi tak ada apa sebenarnya sebabnya bukan jauh sangat. Ya. Kejap je kan. Yang bezanya laut je. Saya buat masa ni tengok laut tu je lah. Nak tengok daripada ujung ke Johor tu tengok aje lah. Okay, kawan masuk dalam satu pertandingan reality baru-baru ni. Bukan baru-baru juga, saya kira agak dalam setahun 2 tahun ni. Okay, so dengan pertandingan reality tu sendiri, saya tengok pun rasa macam sakit hati. Sakit hati bukan apa, sebab Wan itulah fortenya, okay? Itulah cara nyanyian Wan. Kenapa perlu diubah nyanyian Wan itu? Sebab saya membesar dengan nyanyian yang sebegitu, kenapa perlu diubah? Okay, kesemua perkara-perkara itu membuatkan kita sebagai peminat tegar kepada Wan ni agak terasa marah bila Wan munculkan diri dalam satu pertandingan tu, sehingga terpaksa Wan perlu mengubah cara, kata corak nyanyian Wan itu sendiri. Komen. Saya rasa awak tu saya kata saya. Sangat saya marah kak. Saya kenapa? Itulah Wan saya. Kenapa perlu ubah? Alright. Okay. Sebelum saya masuk, kira saya diorang dah tawar saya dah 2 kali. Jadi saya tak nak masuk, saya fikir juga benda-benda gitu kan. Tapi orang kata bila saya last kali kira next year ni saya sebelum saya jangkau 50 tahun. Jadi saya kira saya cakap tak apalah, saya cubalah. Jadi bila bertanding saya kena terima. Kita kena terima. Tanding ni kan tandingan kan. Jadi kita terima. Jadi orang kata dah prepare dah. Tapi itulah Wan, corak nyanyiannya Wan. Dan sekarang ni kalau Kak Wan sendiri tengok apa yang berlaku kepada pertandingan itu sendiri sekarang ni, Bandi Amuk pun perlu diubah corak nyanyian beliau. Sedangkan beliau memang menyanyi macam tu dengan forte yang sebegitu. Itu yang saya cakap. Iyalah mungkin orang kata. Tapi bagi Kak Wan, dia bukan mengubah. Tapi kira bagi saya sendirilah bila saya dah habis lah, kira dah keluar dari situ. Jadi bila saya duduk dan bila saya fikir, dia sedikit sebanyak bukan saya perfect sangat bila saya menyanyi. Jadi saya tahu apa saya punya kekurangan saya. Jadi bila saya masuk, mereka yang macam katakan Datuk Ram kan, dia kira apa kita nak macam expert dalam bahagian basikan kan. Jadi saya dapat belajar satu daripada apa yang saya tak kira pengalaman saya dapat belajar sedikit-sedikit. Tak ada macam orang kata menginikan memburukkan saya. Dalam erti kata lain, pertandingan tersebut membuatkan seorang penyanyi itu tidak terlalu selesa dengan orang kata pencapaian yang beliau ada sendiri, dengan corak nyanyian yang beliau ada sendiri.
Itu yang saya kira Kak Wan pun rasa perasaan yang sebegitu juga. Macam mana? Saya dah cakap dengan adik orang kata kita mesti prepare. Pertanyaan mesti prepare. Jadi dengan netizen pun saya mesti prepare. Dengan judge pun saya mesti prepare. Jadi bila apa pun memang saya terasa sebabnya bila saya dah menyanyi, saya dah buat rakaman, orang kata dia kira kritik saya dari segi sekian-sekian. Jadi macam mana pun terasa juga kan. Tapi saya kira saya dah orang kata dah kena dalam saya punya apa nama otak saya. Okay, kau kena prepare. Okay, that's it. Macam mana pun kena hadap jugalah kan. Betul? Hadap. Okay. Bila Kak Wan masuk dalam satu pertandingan tu, ada tak yang kata memberikan satu orang kata demand daripada segi permintaan? Ada yang macam mana pun, oh ini Wan, Gegar Vaganza, demandnya agak lain. Okay, permintaan untuk nyanyiannya semakin tinggi. Kak Wan. Itu menguji ke orang kata tahap mana saya boleh pergi. Saya tahu macam standard saya kan. Jadi saya rasa orang kata ada orang yang lebih baik dari saya. Jadi saya tak boleh orang kata macam mana orang kata orang kata lah. Jadi kita kena orang kata had mana yang mengatakan had mana kamu boleh pergi. Macam tu. Walaupun saya ni album saya dah orang kata ada yang menjangkau kata beratus ribu jualannya, tapi saya bukan sehebat mana gitu. Tapi sebenarnya ada pencapaian yang saya kira pada tahun 1989 ada 30,000 pencapaian pada waktu itu dengan lagu Telerai Kasih. Kan? Pada waktu itu 30,000 jualan itu saya kira agak besar. Kan? Ya, betul. Ya. Jualan. Alright, kita tinggalkan sekejap mengenai nyanyian, kita pergi kepada lakonan. Arena berlakon, yang mana Kak Wan sendiri pernah berlakon dalam 2 filem, iaitu Pelumba Malam dan juga Peronda Jaket Biru. Kedua-dua filem ini saya kira pada waktu itu Kak Wan terlihat sangat ayu dalam filem tu. Memang orang kata seorang gadis yang tidak berdosa yang buat. Tapi saya suka bila saya tengok balik, saya dah tergelak-gelak cakap sebabnya saya rasa bila tu dah that's it, tak nak berlakon lagi. Sebabnya saya tak pandai berlakon. Bukan saya, memang kalau boleh saya nak orang kata versatile, semua saya boleh berlakon, apa orang kata macam-macam lah semua orang nak kan. Tapi saya rasa berlakon bukan saya tak pandai. Kalau ditawarkan Watak Datin contoh, Watak Datin dengan juga Mak Tiri contoh. Kak Wan terima ke tak? Tak apa, duduk rumah je. Okay. Kawan, ini last but not least, alright. Saya nak tanya di tahun mana 1988, tahun 90, tahun 2000, di tahun mana yang Kak Wan rasa tahun ini merupakan tahun emas kepada Kak Wan? Tahun apa 1998 Kak Wan bermula. Okay. 90 dan 2000. Yang mana memang betul-betul tahun emas. Tahun emas. Saya rasa album Bossa Nova setahun apa tahun. Yes. Saya pun rasa untuk album itu juga sebab bila Kak Wan bermula dengan lagu-lagu ala-ala macam Kak Wan ada cover lagu-lagu P. Ramlee kan, Saloma itu sendiri, pada waktu itulah memang melonjakkan nama Kak Wan kembali kan. Dan album Nostalgia yang pertama kedua Kak Wan tak perasan lakunya lebih daripada 100,000. Album lain tak sangat. Itu yang kira bila keluarnya album tu saya rezeki show saya alhamdulillah. Tak putus Ya, betul. Alhamdulillah. Okey Kak Wan, album Bossa Nova. So saya pun macam orang kata padahal lagu saya itu bukan lagu saya cuma buat semula lagu tu. Tapi di mana-mana je terus One Bossa Nova. Orang ingat One Bossa Nova sampai sekarang. Orang takkan ingat One dengan Kau Bagai Cermin tak? Okey Kak Wan. Okey, baik. 3 orang penyanyi pilihan Kak Wan, tak kira dalam negeri, dalam negara, luar negara, siapa yang menjadi pilihan Kak Wan? Okey.
3. Yap. Dan saya Tempat ketiga. tempat ketiga. Apa? Siapa ya? Allah, saya ni kalau boleh saya suka semua-semuanya. Whitney Houston biasalah tu. Okay, Whitney Houston, ketiga, tempat ketiga. Baik, okay. Kedua almarhumnya Siti Sarah. Okay. Dan yang pertama, kenapa Whitney Houston? Boleh describe? Kenapa? Whitney Houston tahulah kawan suka dia punya feel dia bila dia nyanyi lagu apa saja semua masuk. Dan you pun boleh dengar sikit last sebelum dia mati lah sebelum dia meninggal. Jadi lagu apa nama tajuk lagu tu? Kawan rasa macam walaupun dia dalam keadaan apa sekalipun feel dia dahsyat. Tetap maintain kan? Okay, kawan satu kali. Anaya. Satu kali. Dan yang kira the first one is pasangan P.Ramlee dan Saloma lah. Okay, baik. Itu yang orang kata menjadi air, orang kata inspirasi kepada kawan. Okay, dan sebelum tu, arwah Siti Sarah, kenapa Kak Wan meminati arwah Siti Sarah? Itu pun satu juga, bila nyanyi aja tak tahu cakap lah tapi saya kira kekurangan saya macam nyanyi kan setengah suara yang ada yang boleh yang slow suara dia yang macam feel gitu kan. Dia bila nyanyi je sikit dah kita dah dapat rasa kan. Masa orang bila bertanding kalau kita tak dapat rasa dia menyanyi tu macam feel tu tapi dia bila nyanyi je walaupun dia tengah gelap macam mana ke dia tengah apa bila dia nyanyi je terus kita dapat rasa. Itu yang saya salut lah. Jujur dari saya Kak Wan, bila saya melihat Kak Wan nyanyikan satu lagu sewaktu Gegar Bagan, lagu itu dinyanyikan oleh Uji Rashid pada awalnya. Lagu saya lupa tajuk lagunya. Itu yang paling saya suka sekali. Itu memang feel lain macam Kak Wan. Padahalnya saya masa tu saya kena batuk teruk tau. Yes. Batuk yang paling teruk masa tu saya kena batuk dengan siapa nama Syam Visa pun teruk. Okay. Tak tahulah saya cakap that's it lah. Lepas tu datuk pula dia macam mana pun dia macam dia tak heran saya batuk tu dia pergi naik. Kan dia misal dia suka naikkan tapi saya cakap tak apalah. Allahu Akbar, saya cakap saya cuba je lah. Okay. Ya. So macam mana boleh dapat feel yang macam tu sekali Kak? Tak tahulah, itu memang kata rezeki saya lah juga. Saya pun kata tak tahu macam mana tau. Tapi saya masa chorus tu tak tahulah saya cakap ya Allah tolonglah ya Allah. Cakap sebab bila kita dah sakit batuk jadi kita push tu kan macam memang boleh pergi. Memang boleh pergi Pak chorus tu. Tapi tengah-tengah. Okey Kak. Sebenarnya ada dua lagu yang menjadi pilihan saya sebenarnya. Satu lagu yang popular ialah lagu Bossa Nova. Dan lagu yang kedua ialah Kau Bagai Cermin. Okay. Ada satu bulan tu Kak, saya repeat lagu tu hari-hari. Sebab Kau Bagai Cermin tu dia betul-betul rock Kak. Dia betul-betul ada jiwa rock dalam lagu tu. Dan saya rasa memang tak ramai orang yang boleh saya rasa tak ada lagi yang cover untuk lagu Kau Bagai Cermin sampai sekarang. Saya tak jumpa Kak. Mereka yang cover lagu itu. Alright. So saya nak akak belanja sikit. Alright, tak kira lah Bossa Nova ataupun Kau Bagai Cermin, tapi dalam hati saya kalau saya nak ialah Kau Bagai Cermin. Tapi lagu yang popular ialah Bossa Nova. Alright. Sebab saya rasa pun okey. Agak? Okey. Dan saya rasa pun Kau Bagai Cermin tu belum dinyanyikan sampai sekarang, betul tak? Last Kak nyanyikan lagu Kau Bagai Cermin bila? Last. Last Bagai Cermin. Tak ingat lah. Kan? Nyanyi dekat funfair agaknya. Itu dah lama kan? Alright. So depend lah yang mana akak rasa sesuai untuk akak belanja untuk saya punya segmen ni. Masalahnya kan dah kira start COVID tu dah 2 tahun lebih kurang saya tak ada show. Tapi saya takut saya tak prepare suara kan. Okay.
sikit tak nampak lah je. Sekejap. Kau bagai cermin. Wow. Oh. Sekejap Sekejap. Tapi serius lah. Okay, baik. Baik, sekejap ada. Okay. Itulah Wan. Nak kena tengok. Tengok dia punya preparation tu. Lain macam. Dia bukan main-main nak redah, nak nyanyi tak. Dia memang ada prepare tu. Itu yang mahal. Allah, taklah. Tengok lirik ni kan. Itu yang saya. Itu yang. Okay, ready kak? Okay. Selagi nyawaku di kandung badan, kau tak ku lupa. Walaupun gelora datang melanda, masih lagi ku relakan. Boleh? Itu je? Ya Allah kak. Living legend. Sampai bila serius juga. Ya Allah, hai. Lagu ini saya secara jujur cakap, Kau Bagai Cermin, saya rasa akak pernah nyanyi kot, mungkin dalam tahun 90-an. Ini saya rasa yang terbaru akak nyanyi. Allahu Akbar. Terima kasih banyak-banyak akak kerana belanja. Suara yang terbaru suara mak-mak lah. Suara. Sama kak, serius. Macam telang keset. Allah, terima kasih. Okay, apapun terima kasih kepada Kak Wan yang sudi bersama dengan saya. Alright, untuk saya punya podcast ni insyaAllah ada masa ada ketika kita akan berjumpa lagi dan saya mendoakan akak dimurahkan rezeki selalu. Amin. Amin. Sama sekali saya juga doakan segala dipermudahkan untuk awak dan selamat dunia dan akhirat. Amin. Amin. Terima kasih kepada Kak Wan. Alright, kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.